أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yasir alaika yasir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan sambungan tadabbur surah Ali Imran, surah Ali Imran, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tetap setia menunggu dari subuh tadi, Masya Allah. Yang saya hormati lagi saya sayangi Sapetadbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajarul Seniati Binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqain, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah tambahkan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ayat pada minggu yang lepas, kita mohon pada Allah agar diberikan panduan berkaitan dengan kitab. Berkaitan dengan kitab. Kalau betul cara kita berhubung dengan kitab Al-Quran, maka kitab kita, kitab peribadi kita akan cantiklah bentuknya. Dan kalau kita jauh daripada Quran, maka kitab peribadi kita akan menjadi sebaliknya. Jadi dua doa sebelum ini berkaitan dengan kitab Al-Quran. Bagaimana kita mohon pada Allah, jangan hati kita tergelincir daripada memahami kitab itu seperti mana yang sepatutnya. Kelak dia akan memberi kesan signifikan kepada kitab peribadi kita di akhirat kelak. Kemudian Allah datangkan ayat ke-10 penutup kepada perbincangan innal ladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Harta dan anak bagi orang-orang kafir tidak sekali-kali akan dapat selamatkan mereka dari Allah sedikit pun. Tiba-tiba bincang pasal harta dan anak. Bukankah ayat-ayat di atas adalah tentang kitab? Fihi ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Padanya ayat-ayat muhkamat itu adalah ummul kitab dan selebihnya mutasyabihat. Rupanya tanpa panduan Al-Quran, alatan-alatan seperti harta dan anak pinak, pengikut mungkin, pengaruh mungkin, tidak membawa sebarang kesan di sisi Allah. Tanpa panduan Al-Quran,
kita punya harta yang ada, anak keturunan kita, pengikut kita mungkin, pengaruh kita mungkin, kita punya followers mungkin, tidak bawa apa-apa manfaat di sisi Allah. So, kalau kita ada harta, kita ada anak, macam mana nak menggunakan anak dan harta ini memberi kesan di akhirat kelak? Kena ikut panduan Quran. Kena ikut panduan Al-Quran. Orang yang tak nak ikut panduan Al-Quran, Allah gelar sebagai innalladzina kafaru. Mereka yang engkar, tak nak ikut. Engkar terhadap apa? Disebut Quran di atas. Engkar tentang Quran, lan tughniya anhum. Tidak membawa sebarang manfaat. Ghaniya, merasa cukup. Merasa perlu. So, ayat ini boleh juga ditranslate begini. Allah tak perlu kepada harta kita, tak perlu kepada anak kita kalau kita engkar terhadap Quran. Sebab kadang-kadang kita tak pun baca Quran, tak pun belajar Quran. Tapi bila berniaga, mencurah-curah pendapatan. Anak sampai 17, isteri 4, itu pun ada gundik lagi, 2 orang. Kalau tak baca Quran, kalau tak faham Quran, banyak mana pun boleh kita kumpul dekat dunia, tiada nilai di sisi Allah. Dan Allah tutup dengan wa ulaika hum waqudun nar. Harta dia, anak dia, dia sendiri akan jadi kayu api neraka. Waqudun nar, bakaran api neraka. Bakaran api neraka. Allah tak pandang pun harta dia, tak pandang pun berapa banyak apa pencapaian kita, dapat buat konsert dekat Stadium Bukit Jalil ke, dapat sponsor rumput dekat Stadium Bukit Jalil ke, Allah tak pandang itu semua kalau kita tak faham Quran. Malah Nabi SAW pernah memberikan penegasan terindah berkaitan dengan Quran. Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang terbaik antara kamu ini dalam 8 bilion manusia, yang paling baik ialah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang mengajar Quran dan belajar. Dalam banyak-banyak profession atas muka bumi ini, yang paling baik bukan mufti, yang paling baik bukannya raja, yang paling baik bukannya engineer, yang paling baik bukan doktor. Tak. Yang belajar Quran dan mengajar Quran. Itu dari Nabi SAW. So, kalau tanpa Quran, apapun kita ada, apapun pangkat kita, berapapun PhD kita, itu tak ada nilai di sisi Allah. Tiada nilai. Sebab dua perkara ini, harta dan anak, harta dan pengikut. Anak ni mewakili apa? Pengikut, followers, orang dekat keliling, manusia-manusia yang mengikuti kita. Dua benda inilah yang divert kita. Dua benda inilah yang mengakibatkan hati kita ni deviate. Harta dan anak akan menyebabkan hati kita terpesong dari Quran. Terpesong. Kita sibuk nak ngurus harta, kita sibuk nak ngurus anak, akhirnya Quran tak dipandang pun. Kadang dia tidaklah bermegah, tapi dia sibuk. Anak tu baru darjah 1 dah dihantar tuition. Untuk apa? Kan? Baru darjah 2. Sekarang ni periksa paling besar untuk kanak-kanak
untuk remaja ni SPM. Daripada darjah 1 dia nak pergi darjah 6. Sudah tingkatan 1. Sudah 7 tahun. Tingkatan 2, 8 tahun. Tingkatan 3, 9 tahun belajar. Tingkatan 4, 10 tahun belajar. Setelah 10 tahun belajar akademik, baru nak ambil periksa terakhir SPM. Dia start darjah 1 dah hantar tuition. Tuition itu, tuition ini. Sibuk nak nguruskan anak, Quran tinggal. Sibuk nak kembangkan bisnes. Buat connection dengan orang tu, buat connection dengan orang ni. Pergi ke Bangkok, pergi ke sana, pergi ke sini. Sebab nak uruskan harta ni. Labur kat tabung haji, dekat ASNB. Siap boleh boleh mengagak dan mengira, okey, kalau labur pada saham ni macam ni jadinya, kalau labur dekat sini macam ni jadinya, ini macam ni jadinya. Tapi tentang Quran, zero. So bila tak ada nilai, Allah jadikan kayu bakar, kayu api. So lepas ni kena pandang cermin. Kita kena ukur hubungan aku dengan Quran berapa peratus. Kalau nilai kita 10%, baki 90% adalah kayu api neraka. Kalau 20%, ya 80% tu kayu api neraka. Allah meletakkan nilai standard manusia tu bernilai melalui Quran. Dalam ayat Allah meletakkan standard dan nilai manusia itu melalui Quran. Sebab tu bila sebut tentang Quran, dalam Quran, Allah memberikan sumpah terbesar, terhebat, terberat tentang Quran. Dan rata-rata huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam ra, semuanya disusuli dengan Quran. Zalikal kitab. Begitu nilai Quran di sisi Allah. Dia bukan sekadar pendidikan agama, tapi Quran itself. So, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Perkataan ghani, harta kita ni akan membentuk satu dimensi cara berfikir. Harta kita ni akan dibisikkan oleh syaitan supaya membentuk kita punya cara berfikir. Cara berfikir macam mana? Kita rasa kita selesa dan selamat bila dah ada harta. Kita rasa selesa dan selamat bila dah ada harta. Sekarang ni, surah Ali Imran mendatangkan idea berbeza. Engkau takkan selamat kalau tak ada Quran. Engkau takkan selamat kalau tak ada Quran. Bayangkan tuan-tuan. Letaklah Ustaz Nazri diberi pilihan. Mahu Quran atau 10 juta ringgit? Mahu Quran atau 10 juta ringgit? Tak payah 10 juta lah. 100 juta. Goyang? Goyang. Goyang. Ustaz pilih yang mana, Ustaz? Macam mana? Pilih Ustaz Al-Quran. pilih yang mana? Aku pun goyang juga tu. Nabi pernah ditawarkan begitu. Kan? Asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Kan orang-orang kafir ni, dia tawarkan Nabi, kau nak apa Muhammad? Kau nak kuasa? Kami boleh bagi. Engkau nak harta? Kami boleh bagi. Harta seperti gunung tu, kami boleh bagi. Kami kumpul harta dekat Mekah ni, bagi pada engkau. Yang penting kau tinggalkan ni Quran ni. Kau tinggalkan dakwah ni. Nabi tetap pilih Quran. Kita jauh.
Jauh. Jangan kata 100 juta. Bagi coki-coki pun boleh goyang dah. Coki-coki. Itu akulah tu. KitKat. Goyang. Gitu. So, kemudian Allah datangkan pula topik seterusnya. Kadak bi ali Fir'aun. Ini contoh orang terdahulu. Orang terdahulu yang tak percaya dengan tanda-tanda yang Allah datangkan. Perkataan yang perlu di-highlight ialah ayatina. Ayatina. Daripada dulu sampailah ke akhir zaman, Allah akan datangkan ayat-ayat dia. Maksud ayat ni ialah sign. Maksud ayat ialah sign ataupun tanda. Okay? Daripada sejak zaman Nabi Adam sampailah ke akhir zaman nanti, kiamat nanti, Allah akan datangkan tanda-tanda kepada manusia. Allah akan datangkan sign kepada manusia. Untuk apa? Supaya bila kita nampak tanda tu, kita ingat Tuhan. Nampak je tanda, ingat Tuhan. Kalau kita jalan dekat highway, naik kereta, apa yang membantu kita untuk sampai ke destinasi? Kan? Sekarang ni kita guna Waze ataupun Google Map untuk kita selamat sampai ke destinasi. Apa yang ada dalam Waze dan Google Map tu? Kita punya route, kan? Kita punya route kita. Nak lalu jalan mana? Dekat dalam map tu kan ada tanda. Tanda belok kanan, tanda belok kiri, tanda jalan straight, tanda ada roundabout, tanda berapa kilometer kena jalan. Berapa blok bangunan yang kena lalu. Semua itu tanda sebelum sampai tujuan. Sekarang tujuannya Allah. Tujuan kita ialah Allah. Dan sepanjang jalan itu Allah akan beri sign, papan tanda. Sign untuk kita lihat. Oh, tengok ni ingat Allah. Tengok yang ni ingat Allah. Tengok yang tu ingat Allah. Jadi tanda paling besar yang boleh dibaca ialah Quran. Tanda paling besar yang boleh dibaca ayat-ayatnya ialah Quran. So, ayat di atas, yang di atas semua tentang Quran. Sekarang Allah bawa contoh. Dulu ada seorang lelaki yang jawatannya Fir'aun. Kami beri dia tanda kami, dia engkar. Dia tak nak. Ni Allah datangkan contoh. Sama seperti kaum Fir'aun, orang-orang kafir tadi yang jadi bahan bakar api neraka, sama perangai macam Fir'aun. Walladina min qablihim, yang datang sebelum mereka. Kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tak peduli tentang signboard, dia bulldoze saja. Dah jelas terang dekat situ, roundabout, dia straight, dia buat tegak. Kereta nak lalu lalang, dia tak peduli, dia tegak aja. Itu kan perbuatan melampau. Patutnya ada undang-undang, dia tak patuh. Sama macam Zaini sekarang ni. Ada undang-undang, dia tak patuh, dia tegak aja ikut suka dia. Kazzabu bi ayatina. Lampu merah, langgar. Orang lain pula kena ke tepi. Kazzabu bi ayatina. Lalu apa Allah buat? Fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Lalu Allah seksa mereka kerana apa yang mereka buat.
Allah fa'akhadhahumullah. Allah seksa mereka. Akhadha ni Allah rentak. Allah ambil. Akhadha ni ambil. Ambil. So, bila guna akhadha, diambil dengan kasar. Ditarik balik dengan kasar. Kan kita diletakkan dekat dunia. Akhadha ditarik balik dengan kasar. Kerana apa? Bidhunubihim. Kerana kesalahan-kesalahan. Zambun ni lazimnya kita translate sebagai dosa. Namun zambun ni dosa yang macam mana? Zambun ni bentuk macam ni. Katalah si Nazri waktu peperiksaan percubaan UPSR, kertas bahasa Melayu dia dapat A. Percubaan dapat A. Tapi bila periksa yang betul, kertas bahasa Malaysia dia dapat D. Yang betul dapat D, percubaan dapat A. Orang yang berakal waras akan rasa apa? Mesti dia sakit. Sebab dia tak boleh perform dengan baik. Zambun ni, kita ada standard kita, tapi kita buat di bawah standard kita. Contohnya admin kita biasa sebelum dengar azan dikumandangkan, dia dah siap-siap ambil uduk, pakai telekong, tinggal takbir. Sebab nak kejar solat awal waktu di dalam rumah sorang-sorang. Entah macam mana, hari ini, dia duduk leka tengok Jawan, kan Shahrukh Khan, kan 3 jam. Mula pukul 12, anggaran 3 jamnya sampai pukul 2, pukul 3. Tengah seronok, lah rupanya tiba-tiba azan. Biasanya dia dah ambil uduk dulu sebelum azan. Ini dah azan berkumandang, sampai habis dia masih leka tengok. Biasanya alam bunyi dekat telefon. Ini alam tak bunyi. Sedar-sedar tengok jam, lah pukul 2, lah aku belum sembahyang. Apa dia rasa? Itu hari dia tak capai target dia. Dia rasa apa? Dia rasa menyesal sebab dia sepatutnya boleh buat lebih baik. Tapi dia tak buat sebab leka, sebab sambil lewa. Itu maksud zunub. Ayat ini mencadangkan bukan Firaun tak tahu tentang hukum tu, tapi dia buat sambil lewa, menolak ajaran yang dibawa oleh Musa. Bukan dia tak kenal Musa. Malah Allah datangkan kepada Firaun 9 tanda besar. 9 tau. Ular depan kepala, ular besar. Kalau setakat orang Melaka tu, ulau melingkau atas pagau. Tak, ini ulau besar. Melingkau dalam parlimen Firaun. Semua orang nampak. Malah 2 kali dia nampak ular tu. Satu dalam DP parlimen, satu lagi di tengah padang. Dengan sekali sauk, habis semua tali dan tongkat ahli sihir yang lain. Itu maksud zunub. Dia buat tak reti. Sepatutnya dia boleh perform dengan baik, dengan dia nampak tanda-tanda tu, tapi dia buat tak perasan. Apa beza Firaun dengan kita? Hari-hari kita nampak tanda-tanda kerajaan Allah yang sempurna.
kita nampak kucing, kita nampak anjing, kita dengar katak berbunyi, bertasbih, hujan turun dekat bumi bertuah ni, kita nampak pohon-pohon subur, kita nampak pohon-pohon mati, kita tak ambil pot pasal tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita juga sama macam Fir'aun, tak ambil pot, Allah kata wallahu syadidul iqab. Ingat, azab Allah sangat berat. Azab Allah sangat berat. Kalau Fir'aun dulu tak ambil pot pasal tanda-tanda Allah, lalu Allah azab, apa beza dengan kita? Kalau kita baca Quran, melihat alam, masih tak sedar lagi tanda-tanda Allah sehingga boleh melunakkan, melembutkan hati kita, khawatir buku kita takkan cantik. Sebab hubungan kita dengan Quran tidak begitu molek. Dan jeng 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 ayat 12. Qul, sebut begini wahai Rasulullah. Sebut macam mana? Qul lilladina kafaru. Sebut dengan orang kafir tu. Satu labun, kamu pasti akan dikalahkan di sini. Satu labun, kamu pasti akan dikalahkan. Saya yakin tentera Hamas sebut begini dengan tentera Israel. Hai orang kafir, satu labun kamu pasti akan dikalahkan. Watu syaruna ila jahannam. Kamu pasti akan dihimpunkan untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Wabi salmihat. Itu seburuk-buruk tempat. Kejap. Apa kesalahan dia tadi? Ada Quran tak baca. Ada Quran tak belajar. Kesalahan dia berzina ke? Bukan. Mencuri ke? Bukan. Derhaka pada mak bapak? Bukan. Rasuah? Bukan. Salah guna kuasa? Bukan. Kesalahan dia ialah dia abaikan tanda-tanda ayat-ayat kami. Oh. Dahsyat. Dahsyat. Sengaja saya beri penekanan semacam ini kerana asalnya ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang Nasrani sebab surah Ali Imran adalah tentang mereka. Tapi Quran dibaca oleh orang beriman. Lalu orang beriman perlu dapatkan pengajaran dahulu. Apa salah? Air punya muka tu cerah semacam. So kalau dia panas, kita Nur Ustaz, ada nur. kita tutuplah sikit supaya tak nampak macam bercahaya sangat. Gitulah kan. Okay. So tak adalah silau sangat kan, ada topi. Okay. So qul lilladina kafaru, sebut begini pada orang-orang kafir itu. Satu labuna, kamu akan kalah, kamu pasti akan kalah. So jangan risau, apapun Israel buat, selagi dia mengkafir, memang serong sikit lah kan. Kalau setakat rata macam tu tak serong, itu namanya pekebun. Ini serong-serong ni namanya pentadabbur, lain level. See the leg. So satu labun kamu pasti akan kalah. Kamu pasti akan kalah. Dan cerita terbaru, tentera Israel diserang satu bakteria. Bakteria apa? Nama bakteria itu Shigella.
apa simptom bakteria Shigella ni? Dia akan ceret-beret, badan dia akan lemah. Punca dia apa? Punca dia buat hubungan jenis sesama lelaki. Buat hubungan jenis sesama lelaki, terutama dia ada spesifik perbuatan yang saya pun segan nak sebut. Tak perlu sebutlah, nanti tuan-puan carilah dalam internet. Tu, Shigella. Dan Shigella ini virus, bakteria yang imun kepada sebarang ubat. Hampir-hampir tak ada ubat, lebih kurang AIDS tu, AIDS dengan HIV. Hampir-hampir tak ada ubat. Kalau antibody orang tu kuat, dia boleh baik dalam 5 hari ke seminggu. Kalau dia tak kuat, dia boleh dihinggapi penyakit itu dalam jangka masa yang panjang. Macam long COVID tu. Shigella. So, tentera Israel sedang diserang oleh penyakit itu. Menariknya, diorang punya alasan apa? Ini sebab penyediaan makanan, ramai orang membantu bagi makanan, jadi penyediaan makanan itu kurang baik. So, diorang suspek macam Shigella ni dapat daripada keracunan makanan. Keracunan makanan ndasmu. Walhal dia buat seks sama jenis. Shigella. Dan Shigella ini boleh berjangkit. Orang yang mengalami Shigella tidak disarankan untuk sediakan makanan. Jangan berenang sebab kolam renang tu akan merebakkan lagi bakteria tu. Dia tak boleh dekat dengan orang lain. Perlu dikuarantin. So, bila tengok ayat satu labun, kamu pasti akan kalah. Dikalahkan. Malah ayat ini dalam bentuk dikalahkan. Siapa yang kalahkan? Tak tahu. Tak tahu. Dan bentuk pasif macam ni, satu labun, dikalahkan. Allah nak highlight bahawa orang kafir ini kalah. Siapa yang kalahkan tak penting. Boleh jadi orang-orang biasa. Boleh jadi orang dalaman mereka sendiri. Boleh jadi sistem-sistem mereka yang kalahkan. Boleh jadi macam-macam kemungkinan. Tak tahu siapa yang kalahkan, tapi kalah. Satu labun. So, kalau kita berdiri menentang mereka bersama dengan kefahaman Al-Quran, hati kita takkan mudah rasa pilu, rasa geram, rasa sakit hati bila tengok mereka buat macam-macam pada rakyat Gaza. So, kita yakin dan percaya Allah pasti bantu, mereka pasti kalah. Kan? Sama macam ni lah tuan-puan. Berapa kali tuan-puan tengok kuch hota hai? Jangan tipu. Boleh tulis dekat ruang chat berapa kali tengok hatam. Kuch hota hai. Kan? Di awal cerita, 3 kali. 3 kali tu kurang. Saya lebih dari 20 kali kot. Lebih dari 20 kali. Zaman remaja dulu. Kan di awal cerita, waktu mula-mula tengok, di awal cerita, kan tentang seorang lelaki, Shah Rukh Khan, dia nak mengurat Rani Mukherjee. Kan lepas tu dapat dan diorang kahwin, kemudian Rani mati. Itu ke dia bercerita? Ya, itu. Kuch hota hai.
Kemudian dia cari balik kawan dia tu, si siapa nama? Kajol. Siapa nama? Kajol. Anjali. Dia cari balik Kajol tu. Kalau dulu Kajol tomboy, lepas tu sekarang Kajol sudah jadi wanita Melayu terakhir. Oh, gitu. So dia pun cuba melalui anak dia, kan, hampir-hampir tak jadi Anjali. Tapi kita tahu pengakhirannya dia dapat. Sebab director suruh macam tu kan. Akhirnya dia dapat kahwin dengan Anjali. Walaupun waktu tu Anjali nak berkahwin. Kan ceritanya tu Anjali nak berkahwin dah dengan Salman Khan. Kita yang tengok tu dah rasa remuk hati. Tak jadi ke macam mana ke, alah. Langsung tak fikir, alah Anjali, bukan tak boleh cerai. Tapi itu jam kita rasa, ui, kenapa pula kahwin ni? Macam mana? Dalam Salman waktu tu, konon-konon macam perasaan bagus. Kan? Tapi akhirnya kita tahu, diorang bersama. Berapa kali kita tengok pun, kita akan mengalami emosi yang sama, sampai akhirnya, oh yes, happy ending. Happy ending. Sekarang Allah dah beritahu, kita bakal melalui happy ending. Cuma perjalanan in between tu tak tahu. Kita dah tahu dah happy ending. Perjalanan in between tak tahu. Tapi kalau kita berdiri bersama dengan Quran, sepanjang perjalanan itu, emosi kita tidak mudah terganggu. So kita tahu, pasti akan happy ending. Satu Hamas setakat 2 bulan, 3 bulan tak dapat makanan, ditutup bantuan, diorang relax, emosi tak terganggu. Kerana apa? Dia tahu Allah punya janji satu gelabun, mereka akan kalah. Mereka akan kalah. Satu, baca Quran, dia akan membentuk gaya berfikir baru, dia akan menjaga emosi kita. Tidak cepat melatah, tidak cepat melompat, tidak cepat untuk beri respon. Tak. Gitu. Satu labun. Mereka pasti kalah. Buatlah macam mana pun. Rancanglah macam mana pun. Dan menariknya, perkataan satu labun juga, dia sebenarnya mengkritik orang-orang yang terlalu obses dengan teori-teori konspirasi Illuminati. Oh, ini semua perancangan Dajjal, Ustaz. Yang ni nanti, diorang buat macam ni, diorang buat macam ni. Diorang dah lama merancang, kita je yang lalai. Kau baca Quran tak? Baca, faham tak? Tak faham, okey. Dalam ayat 12, Allah kata orang kafir pasti kalah. Rancanglah macam mana pun. Dan kita tengok perancangan dia, hebat gila. Seolah-olah macam tak terkalah. Abrahah tu kalah depan Kaabah. Dia dah bawa 60,000 tentera bersama dengan gajah. Pasti kalah. Pasti kalah. Satu gelabun. Mereka pasti kalah. Waktu syaruna ila jahannam. Dahlah dekat dunia kalah, mereka diheret, dihimpun. Mahsyar. Hasyara ni, kan perkataan mahsyar. Hasyara tu. Hasyara ni apa? Hasyara ni adalah istilah untuk mengumpul haiwan. Mengusir haiwan supaya mereka berkumpul di satu tempat. Itu hasyar. Mahsyar, tempat berkumpul setelah diusir daripada kubur masing-masing ke situ. Kita nanti dihalau macam binatang. Waktu syarun.
Manusia nanti dihalau macam binatang. Dan dihimpunkan tu pula, Allah tak kata watu syaruna fi mahsyar. Tak. Orang kafir seolah-olah tak singgah pun dekat mahsyar dalam ayat ni. Diorang terus kumpul dalam neraka, dalam jahanam. Ui, kalau ini bukan berita gembira untuk kita, prevent kita daripada berlaku ada perangai kafir, bentuk macam mana lagi? Kalau ini bukan berita gembira kepada Hamas, mereka pasti kalah dan mereka akan masuk neraka, berhimpun dalam neraka. Apa kita nak risau? Aku tetap terus beriman. Tetap terus pegang dengan Quran. Satulabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Dan itulah seburuk-buruk tempat. Setakat tak dapat bekalan air, tak dapat bekalan elektrik, tak dapat bekalan ubat-ubatan, tak dapat makanan, yang digambarkan sebagai situasi buruk di Gaza, rupanya ada tempat lebih buruk daripada itu. Apa dia? Neraka. Okay. Ada tempat lebih buruk daripada itu di neraka. Sebab buruk-buruk tempat di dunia pun masih ada rahmat Allah. Di neraka ada rahmat? Tiada. Nil, ilek, zero. Hui, dahsyat. Dahsyat. So, speaking of which, sebut tentang satu labun, mereka pasti kalah. Okay. Sebut tentang mereka pasti kalah, maka Allah datangkan bukti, satu peristiwa. Peristiwa apa? Pertemuan satu pasukan perang, dua pasukan perang. Pertemuan dua pasukan perang. Ini perang apa ni? Perang Badar. Adakah lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh ada satu bukti bagi kamu, ada satu contoh bagi kamu ketika dua pasukan telah bertemu. Allah kata tadi, mereka pasti kalah. Itu bukan omong kosong. Sudah terbukti. Terbukti macam mana? Telah berlaku dua pasukan bertemu. Satu orang yang benar, berpegang pada Quran. Satu lagi orang yang sesat. Ini perang Badar. Pasukan pertama, tuqatilu fi sabilillah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu pasukan berperang pada jalan Allah. Mereka tak ramai, 313 orang. 313 orang ni tak pernah melalui sebarang latihan ketenteraan, peperangan, tak pernah masuk PLKN, tak pernah pegang senjata. Rata-rata yang datang itu, yang berhimpun itu, ikut Nabi. Kebanyakannya orang miskin. Ada juga peniaga. Ada juga kerjanya sebagai pengembala kambing. Kan mungkin ada tukang jahit kasut. Dan sewaktu ekspedisi ini Nabi panggil, Nabi ajak tu bukannya dengan ajakan, "Woi, kaum muslimin, jom kita perang." Bukan. Nabi cuma bagi tahu, kita nak menyekat rombongan
perdagangan Abu Sufyan. Siapa nak ikut? Okey, jom kita ikut. Jom, kita nak sekat je. Kita nak sekat. Bukan nak perang pun. Kita nak sekat. Sebab rombongan perdagangan Abu Sufyan ini, kelihatannya waktu dia pergi Syam tu, banyak ekor unta. Dia bawa banyak barang dari biasa. Kalau biasanya dia bawa lori kontena, 2 kontena, ini kali dia bawa dengan rombongannya 6 kontena. 6 kontena, kan lebih banyak dari biasa. Wih, itu dah tentu harta-harta kita yang kita tinggalkan dekat Mekah dulu. Mesti diorang rampas, lepas tu sekarang diorang nak pergi jual. Jangan-jangan ada kot aku punya teddy bear, aku punya PS4. Dia rampas, dia nak pergi jual. Itu dia punya logik. Logiknya waktu tu. Nak menyekat rombongan dagangan. Malah kalau kita tak tahu sejarah dan bila kita diberitahu tentang fakta ini, apalah orang Islam, orang nak berdagang pun pergi sekat. Maka kita pun mengiyakan. Betul lah, salah lah tindakan Nabi ni. Orang berdagang pun nak pergi sekat. Kata Islam tu selamat. Tapi pergi sekat orang berdagang. Apa kes? Rupanya kejadian sebenar ialah boleh jadi harta yang Abu Sufyan bawa adalah harta yang dirampas di Mekah. Jadi orang-orang ini menganggap itu harta kami, kami nak ambil balik. So, bila dia kata kami nak ambil balik, jom ikut Nabi. Keluarlah 313 orang. Bawa kuda entah beberapa ekor, 2-3 ekor. Pedang, 8 pedang. Sekejap kita tengok kelengkapan perang Badar. Datuk Zulkifli pernah bahaskan. Dia pernah ditanya, bolehkah Datuk huraikan tentang senjata dan kelengkapan perang yang dimiliki Nabi? Oh, ini yang dimiliki Nabi. Tak. Bukan. Kita nak perang Badar. Perang Badar. Perang Badar. Dia ada beberapa bilah pedang je, 8 bilah pedang, kuda macam tu je. Panah, pedang dan ada yang jadikan pelepah tamar sebagai senjata. Memanglah dia bawa pelepah tamar sebab dia nak sekat je. Dia nak sekat rombongan Abu Sufyan. So Abu Sufyan sudah sampai ke Syam. Dan bila Abu Sufyan sudah sampai ke Syam, diorang ni pun bijak juga. Bijak macam mana? Dia tak adalah pergi benda tu sorang-sorang dia. Maksudnya Abu Sufyan, bila dia buat rombongan yang besar, dia dah tentu akan hire, akan upah mata-mata untuk tengok pergerakan yang berlaku di Madinah. Bila dia masuk ke Syam, dia dapat berita, orang Madinah dah buat pergerakan nak menyekat perjalananmu waktu balik nanti. Sekarang kita nak tengok peta. Peta Madinah. Madinah macam ni kot.
Syam dekat atas ni. Wih, jauh sangat. Tak nampak ni, tak nampak. Sekejap ya. Madinah Maps. Gitu. Okey, ini Madinah. Mekah Mekah kat mana pula tadi? Mekah kat sini, dekat dengan Jeddah. Syam dekat atas ni. Kan, sini Syria. Dia dah jalan pergi atas ni. So, orang Madinah, dia keluar, dia sekat satu jalan. Kat sini. So, yang daripada Syria ni, dia turun, dia dapat tahu, dah sekat dekat sini. Dia lalu jalan lain. Dalam masa yang sama, dia hantar utusan, pergi ke Mekah, bagi tahu, orang Madinah, nak rompak aku. Orang Madinah nak rompak aku. Jadi orang dekat Mekah keluar 1,000 tentera lengkap bersenjata pergi ke tempat situ, tempat pertemuan. Nama tempat tu Badar. Ni, fi'atainil taqata. Dua pasukan bertemu. Ni, fi'atainil taqata. Dua pasukan bertemu. Pasukan pertama, tuqatilu fi sabilillah. Pasukan pertama, tuqatilu fi sabilillah. Dia berperang kerana Allah. Allah tak sebut pasukan mukminin, tak, atau pasukan muslimin, tak. Allah terus sebut tentang dia punya matlamat. Allah sebut matlamat. Kenapa? Sebab kalau Allah sebut pasukan muslimin, kalau kita baru peluk Islam dan belum beriman, kita juga termasuk dalam golongan tu. Tapi sekarang Allah sebut tentang mereka punya matlamat. Matlamat mereka kerana Allah, bukan sebab harta tu. Matlamat mereka jelas patuh perintah Rasulullah, bukan kerana harta pun. Tapi sebab Nabi bawa, Nabi ajak, Nabi suruh. Mereka pergi. Tujuannya Allah, bukan harta. Nak membezakan dengan ayat di atas, orang-orang kafir, harta dan anak tak bawa apa-apa manfaat. Gitu. Walaupun latar belakang peperangan itu bersabit dengan nak merampas harta Abu Sufyan. Tapi Allah sedang beritahu pada kita, hati tentera Badar. Apa mereka punya niat, mereka punya matlamat? Allah. Itu fungsi belajar Quran. Jelas matlamat. Orang lain nampak mungkin, ni sebab harta lah ni. Tak. Allah sendiri reveal dalam hati mereka, niat mereka, matlamat mereka, Allah. Wa ukhra kafirah. Tentera yang lain kafir. Satu lagi golongan kafir. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Orang-orang kafir, dia tengok orang-orang Badar ni, tentera mukmin, tentera Islam, mereka lihat lawan mereka dengan pandangan mata biasa ni. Diorang tengok, tak perlu jadi wali, tak perlu baca-baca, tak perlu sembahyang hajat 800 rakaat, tak perlu. Hanya dengan pandangan mata biasa, dia tengok orang beriman waktu tu 2 kali ganda ramai.
Itu penafsiran pertama. Orang-orang kafir nampak puak muslimin itu 2 kali ganda lebih ramai dari mereka. Diorang bawa 1,000 orang. Dia nampak orang-orang Islam macam 2,000. Tak perlu jadi wali untuk nampak tu. Bila Allah beri izin nampak, mereka nampak. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, waktu itu kumpulan orang Islam nampak orang kafir 2 kali ganda lebih ramai. Yarawnahum mitlaihim ra'yal ain. Mereka nampak bilangan tentera-tentera musuh 2 kali ganda lebih ramai. Walhal sebenarnya 3 kali ganda. Apa beza 2 kali ganda, 3 kali ganda? 3 kali ganda lebih besar. Tapi Allah sebut 2 kali ganda. Kenapa? Nak menunjukkan orang Islam bila dia nampak tentera kafir tu, dia tengok, taklah ramai mana, lebih kurang kita je cuma ramai sikit. Macam tu, 2 kali ganda je dari kita. Tapi jumlah sebenar berapa? 3 kali ganda. Tapi kalau yang ramai, nampak orang yang sikit sebagai ramai. Kita bawa, kita pula. Orang-orang kafir bawa 1,000 orang, dia nampak tentera Islam, 2,000 orang, dia gentar tak? Gentar. Tapi orang Islam bila nampak, lebih kurang kita je, tak ada apalah, boleh ni. Malah Allah kata apa? Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah yu'ayyidu. Ini luar biasa ni. Ini luar biasa. Perkataan yu'ayyidu. Ayyid. Ayyid ni. Yu'ayyidu maksudnya tolong. Yu'ayyidu tolong. Tapi bila ada sabdu, ada sa'du di atas ya tu, ada sa'du, yu'ayyidu, maksudnya apa? Allah sentiasa akan menolong berulang kali. Yu'ayyidu tu akan sentiasa menolong berulang kali. Yu'ayyidu binasrihi, dengan bantuannya, may yasha, siapa-siapa yang Allah nak tolong, atau siapa-siapa yang nak pertolongan Allah. So kalau Allah boleh tolong tentera Badar pada waktu itu, kerana mereka nak Allah bantu, kita juga berdasarkan ayat ni, Hamas juga berdasarkan ayat ni, boleh dibantu, boleh ditolong Allah berulang kali kalau kita nak. Kita. Maksud kita nak ni apa? Kita mohon sungguh-sungguh, kita buat baik, kita mohon pada Allah, ya Allah bantulah kami. Kalau tak minta, macam mana Allah nak tolong? Pertolongan tu bukan percuma. Maksud bukan percuma, kita kena minta, kena doa. So, kemenangan, tolong banyak kali pun boleh, sentiasa tolong pun boleh. UID tu dalam bentuk begitu. Berulang kali dan sentiasa berterusan. Dia berbeza dengan manusia. Kan orang minta tolong dengan aku, minta bantuan, bagi RM50, RM10, RM100, lepas tu 2-3 hari minta lagi, aku marah. Hari tu kan dah tolong. Nak tolong apa lagi? Allah tidak. Banyak kali Allah akan tolong, walau berulang kali kita minta tolong. Sebab satu realiti yang Quran ajar kita, satu realiti yang Quran ajar kita ialah kemenangan bergantung kepada kehendak Allah. Bukan siapa ramai, bukan teknologi apa yang digunakan, bukan siapa yang bantu, kerajaan mana yang bantu, tidak. Kemenangan adalah ikut standard Allah. Bukan ikut standard kita.
Lebih-lebih lagi kalau ikut standard kita tengok jam 9.35, kita berhenti je di sini. Esok-esok boleh sambung. Kan? Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Masya-Allah, Ustaz selalu break mengejut. Syok-syok dengar. Ustaz, nak buka soalan ke atau Ustaz ada hal lepas ni? Nak pergi, Ada, aku nak ada hal ni. segera. Nak pergi berjimba. Ustaz minum air kopi macam air kopi je tu. InsyaAllah. Baiklah. Ya. Kita tutup lah memandangkan Ustaz pun nak pergi berjimba apa. Wallahualam. Tak apalah. Lepas ni kita tengok cerita Syaruhan sahaja insyaAllah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Di atas tadabbur hari ini masya-Allah. Rasanya banyak yang kita dapat hari ini masya-Allah. Dan kita mendapat ibrah daripada ayat hari ini sampai ayat 13. Kita akan sambung ayat 14 nanti insya-Allah Ustaz kan? Ke masih ayat 13? 14, baik insya-Allah. Jadi mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Tetap setia depan kamera, depan laptop, depan gadget dari subuh tadi sampai ke saat ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan yang banyak, masya-Allah. Ustaz, saya nak buat ibahan sedikit Ustaz untuk kuliah kita hari ini. Sekejap. Okay. Al-Fadil Imam Farid bin Syari dengan kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi pada pukul 5.15 petang dan kuliah akhir kita. Hari ini kita ada forum Palestin dan perjuangan pada pukul 8.30 malam dengan 3 panel kita hari ini. Satu moderator kita Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf. Ada panel pertama kita Al-Fadil Ustaz Khairul Azhar bin Samsudin dan panel kedua kita Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Hari ini 8.30 malam. Jangan lupa beramai-ramai kita berpakaian hitam dan pakai maflah Palestin insya-Allah. Tanda sokongan kita kepada Palestin insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang tidak baik dan kelemah itu daripada kami sendiri. Kita tanggung kuliah kita. Mohon sekali lagi Farid Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan salat as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.